dan dengan subpertukaran bahagian kesuburan dan laparoscopik surgery. Hari ini kita akan membincangkan topik berkenaan dengan endometriosis. Kenapa kita bawakan topik ini? Sebab topik ini agak penting. 1 dalam 10 wanita di luar sana, dalam masyarakat kita, mengalami masalah endometriosis. Kalau di klinik-klinik kesuburan, 1/3 daripada kes-kes wanita yang mengalami masalah mendapatkan zulia mengalami masalah endometriosis. Penyakit endometriosis ini boleh jadi agak tahap yang lebih tinggi, yang severe, yang teruk, dan sebahagiannya agak progresif, bermaksud keadaan yang mungkin agak biasa sahaja pada 1 tahun, tapi selepas beberapa ketika dia menjadi lebih agresif, kadang memerlukan pembedahan, dan ada kalanya memerlukan pembedahan yang perlu dijalankan sekali lagi. Okey, ada orang bertanyakan apa itu endometriosis. Endometriosis ialah keadaan yang berlaku bila mana lapisan tisu di lapisan dalam bintik rahim berada di luar daripada rahim, yakni berlaku di tempat yang bukan sepatutnya lah. Tempat-tempat yang biasa berlaku ialah di dalam ovari, kilang telur, fallopian tube, pintu rahim, dan juga di tempat-tempat lain. Tisu tersebut boleh membiak dan berkembang bila mana dia melekat di tempat tersebut, dan ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ada juga keadaan yang lebih teruk bila mana tisu endometriosis ini berada di kawasan-kawasan tertentu dan menjadi satu bentuk nodul. Yang ini jarang berlaku lah, tapi bila berlaku dia keadaan ini menjadi lebih teruk. Contohnya di dalam dinding usus, dinding pundi kencing, kawasan di antara peranakan wanita dan dinding usus. Yang ini yang akan menyebabkan masalah-masalah bila buang air besar dan air kecil contohnya tak akan berdarah di waktu period. Endometriosis juga boleh berlaku di kawasan-kawasan yang kita panggil peritoneal endometriosis, iaitu dinding abdomen dan juga dinding pelvis. Apa punca endometriosis ini? Seperti yang tertera di dalam slide ni, ada beberapa kemungkinan punca kenapa seorang wanita itu mendapat endometriosis. Untuk memudahkan cara, punca utama ialah kita panggil retrograde menstruation, iaitu keadaan bila mana darah haid wanita yang sepatutnya keluar, dia masuk semula ke dalam badan dan melekat di tempat-tempat tertentu. Ini yang kita panggil retrograde. Biasanya bukan itu sahajalah puncanya, ia juga berkait rapat dengan mungkin kekurangan imuniti wanita tersebut. Ada risiko-risiko tertentu, contohnya family history bila mana emak ataupun kakak-kakak mengalami endometriosis, adiknya pun berisiko dengan lebih lagi lah untuk mendapat endometriosis. Tapi itu adalah punca-punca yang kita tak boleh elak. Apa pula punca-punca yang mungkin boleh menyumbang kenapa endometriosis berlaku atau menyebabkan endometriosis tersebut progres dengan lebih cepat lagi. Menurut melalui pengalaman dan penelitian saya dalam tempoh kebelakang ni, kita dapati keadaan endometriosis makin lebih common, lebih kerap dan juga lebih agresif. Mungkin disebabkan oleh kandungan pemakan kita yang mengandungi estrogen dalam bentuk phytoestrogen, iaitu estrogen yang berpunca dari pokok, contoh tumbuhan contohnya, sama ada daripada soya ataupun herbal product. Ini merangsang pembentukan ataupun menyebabkan endometriosis menjadi lebih aktif. Jadi macam mana rupa endometriosis ini sebenarnya? Sebab asalnya berlaku di dalam badan kita, terutama pada organ-organ peranakan. Jadi keadaan ini boleh
kita boleh kenal. Ini contoh gambar yang kita tunjukkan melalui laparoskopi. Sebab dengan laparoskopi ni bila kita masukkan kamera ke dalam badan, kita boleh zoom dan boleh tengok bagaimana rupa endometriosis tersebut. Rupanya mungkin sedikit sebanyak berbeza lah. Pada awal mungkin hanya bintikan merah, dia boleh menjadi bintikan hitam seperti kalau mancis. Tapi untuk tempoh panjang, bila berlaku scarring, bila pembentukan paru terbentuk, dia menjadi lebih seolahnya ketat dan berwarna putih. Jadi keadaan ini boleh dikenal pasti melalui laparoskopi. Seterusnya, apakah kesan endometriosis ini? Kesan dia sedikit sebanyak bergantung kepada severity-nya lah, keterukan keadaan itu. Dalam keadaan yang teruk, dia mengganggu quality of life, kehidupan seorang wanita. Perlu mengambil ubatan penahan sakit, mungkin dalam jenis yang kuat. Ada setengah tu perlu masuk ke hospital dengan kerap, memerlukan injection dan sebagainya. Perlu bercuti rehat daripada bekerja. Kalau kanak-kanak sekolah terpaksa tidak ada sekolah. Hubungan suami isteri juga boleh terjejas disebabkan oleh kesakitan yang dialami oleh wanita tersebut semasa bersama, disebabkan oleh endometriosis. Kesan yang agak penting juga ialah kesuburan, bila mana endometriosis ini mengganggu fungsi kilang telur, iaitu ovary, dan juga fallopian tube. Contohnya tube menjadi tersumbat. Seperti yang saya sebutkan tadi, endometriosis ini boleh progres daripada keadaan biasa menjadi lebih teruk dan kadang-kadang menjadi berulang. Contohnya, seorang wanita telah menjalani pembedahan. Selepas beberapa ketika endometriosis itu terbentuk semula, yang memerlukan pembedahan seterusnya. Ini akan menyebabkan kilang telur tersebut menjadi terjejas dengan sebab oleh yang satu ialah endometriosis, yang keduanya disebabkan oleh pembedahan tersebut yang sedikit sebanyak akan merosakkan fungsi kilang telur, dan akhirnya lebih menyukarkan seorang wanita itu untuk mendapat zuriat. Jadi bagaimana untuk kita mengenal pasti atau mendiagnosiskan endometriosis? Pertama, melalui history. Gejala-gejala apa yang kita boleh suspect dia seorang itu mengalami endometriosis. Kita tulis kat sini dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini ialah, kalau orang kita panggil sengugut lah, sakit ketika waktu period. Sengugut yang biasa hari pertama, yang tu agak biasa lah, ramai wanita mengalami, bukan bermakna wanita tersebut mengalami endometriosis. Biasanya endometriosis ni menyebabkan sakit sengugut yang kuat, perlukan ubat-ubatan yang kerap, mungkin 2-3 hari, kadang semakin teruk dan sebagainya. Ada juga keadaan bila mana semakin teruk, sakit itu berpanjangan, bukan saja di sekitar waktu haid, malah di keseluruhan masa. Seperti yang saya sebutkan, sakit bila bersama. Dalam kes tertentu, bila mana endometriosis ini melibatkan anggota lain selain daripada anggota organ peranakan, bunyi kencing dan juga usus, wanita tersebut mungkin mengalami pendarahan, kencing berdarah ataupun najis berdarah bila membuang air kecil atau air besar waktu haid. Jadi dia suggestif yang mungkin berpunca dari endometriosis. Pemeriksaan, bila pemeriksaan dilakukan, kita boleh dapati rahim terbalik, kita panggil retroverted uterus, rahim terbalik. Tapi bukan bermaksud semua retroverted uterus ni ataupun rahim terbalik ni disebabkan endometriosis. Ada juga disebabkan oleh punca lain, contohnya jangkitan. Malahan ramai yang bukan ada punca tertentu yang menyumbang kepada retroverted uterus. Jadi sebab kalau kita sebut rahim terbalik, ramai yang jadi macam terkejut kan, dan rasa gundah dan risau yang rahim terbalik ini menyukarkan mereka untuk hamil.
Tapi dalam keadaan sekarang tak semestinya kita perlu membuat pemeriksaan peranakan. Ultrasound, ujian ultrasound membolehkan kita menentukan kedudukan rahim dengan lebih mudah. Ultrasound ni ada dua cara. Satu ialah melalui atas, kita panggil transabdominal, ataupun scan bawah lah, transvaginal. Transvaginal lebih tepat lagi, terutamanya kalau seorang wanita tubuh besar dan sebagainya. Kadang-kadang cyst boleh jadi miss. Ada seorang tu pernah dikesan mengalami cyst, tapi disebabkan oleh scan yang dilakukan hanya melalui atas. Selepas 4-5 tahun, bila kita confirmkan, rupanya memang wanita tersebut mengalami cyst yang besar. Jadi saya rasa tidak perlu takutlah untuk menjalani scan daripada bawah transvaginal ni, sebab kita mendapat gambaran yang lebih tepat dan jelas. Ujian darah CA125 ini ujian darah membantu untuk kita mengetahui lah kalau tak, tapi bukan bermaksud kalau CA125 tu rendah seorang tu tidak mengalami endometriosis. Biasanya CA125 akan tinggi, melebihi daripada value 35 contohnya. Dan juga boleh membezakan kita lah, sebab kita tak boleh kata semua cyst tu endometriosis. Ada juga cyst yang mungkin lebih memudaratkan seperti kanser dan sebagainya, di mana bila kita ambil ujian darah ni, ujian value nya adalah tinggi dalam nilai yang ribuan. Selanjutnya laparoscopy. Yang ni yang saya maksudkan bila saya tunjukkan gambar yang awal tadi, laparoscopy. Ini adalah gold standard untuk kita diagnose endometriosis. Tidak semua wanita perlukan ujian ni. Kebanyakan endometriosis kita boleh suspek daripada gejala dan juga melalui scan. Mungkin sebahagian kecil memerlukan laparoscopy, sebab dia melibatkan pembedahan ataupun prosedur yang memasukkan kamera. Jadi kalau contohnya sakit senggut tu agak serius, berpanjangan, tidak terkawal dengan ubat-ubatan, saya rasa perlu untuk laparoscopy dijalankan. Tambahan pula kalau ada indikasi tertentu lah, contohnya perlu nak cek dia punya sama ada tiup, kalau tiup tersumbat ataupun okey. Yang ni boleh membantu kita mendiagnose endometriosis dengan lebih tepat lagi. Kita tunjukkan di sini gambar ultrasound melalui bawah transvaginal. Di sebelah kiri skrin, ovary ini ada normal, di mana kita boleh tengok saiz yang normal. Ada beberapa folikel, iaitu telur yang sedang berkembang. Tapi sebelah kanan itu menunjukkan endometriosis. Kalau kita nampak di skrin tu, keseluruhan telur tu dipenuhi dengan cecair yang sebenarnya ialah darah beku lah. Kita tak nampak kilang telur-telur yang ada di sekeliling kilang telur, sebab keseluruhan kawasan ditutupi oleh sis tersebut. Okey, hydrosalping, tiup bengkak, yang menyebabkan kerosakan pada tiup. Kita boleh kesan melalui ultrasound di sebelah kiri, di mana kita nampak struktur yang panjang begitu. Di sebelah kanan ialah HSG. Bila kita masukkan dye dan X-ray, tiup dye tersebut tidak boleh mengalir keluar disebabkan oleh tiup itu yang tersumbat, yang menyebabkan tiup kelihatan bengkak. Hydrosalping sini penting untuk kita kenal pasti, sebab beberapa kesan daripada hydrosalping yang boleh menjejaskan kesihatan dan juga kesuburan wanita. Kandungan daripada hydrosalping ini ialah cecair yang tidak steril, sebab dia bertakung, tidak dapat bergerak. Jadi dia mengganggu implantasi embrio dalam dinding rahim. Jadi mengganggu keberupayaan seorang wanita untuk mengandung. Ada juga kesan-kesan lain seperti kesakitan berpanjangan, jangkitan, keadaan kita panggil salpingitis. Tiup tu dijangkiti kuman dan boleh menyebabkan septisemia, iaitu darah kuman itu berada dalam darah wanita tersebut, yang boleh berpotensi membawa maut dan sebagainya.
So biasanya kalau hydrosalping ini dikenal pasti, ini antara salah satu punca lah. Endometriosis ada juga punca lain yang menyebabkan hydrosalping. Tapi biasanya disyaratkan untuk tube tersebut dibuang ataupun diklik lah. Laparoskopi, seperti yang saya sebutkan, ada gambar di sebelah kanan saya tu, skrin besar yang kita boleh tunjukkan keadaan endometriosis. Kita boleh zoom, kita fokuskan sama ada endometriosis tersebut ada pada bahagian tertentu. Sebab kadang-kadang endometriosis tu boleh jadi di bahagian yang agak tersorok, bawah, di bawah rahim dan di belakang celah telur dan sebagainya, yang kita perlu cari dan nak pastilah. Itu yang dimasukkan dengan direct visualization. Kita tengok dengan mata kita sendiri dengan bantuan skrin lah. Laparoskopi juga membolehkan sis dibuang. Tak semua sis perlu dibuang. Kalau sis kecil 3 cm dan ke bawah dan sebagainya, tak perlu pun kita nak buat surgery. Tapi sis yang besar yang menyebabkan kesakitan perlu dibuang. Kalau kita sedut saja tak memadai, kita perlu dibuang dia sekali supaya dia tidak berulang. Kita boleh stagekan endometriosis. Tahap 1, tahap 2 mild minimal, tahap yang lebih tinggi moderate atau severe. Sebab kalau tahap mild minimal, kalau endometriosis, dengan kita laserkan endometriosis tersebut, dia dapat meningkatkan kuat wanita itu untuk mengandung. Sebab endometriosis ni walaupun dia sekadar berlimited, tapi sebenarnya dia aktif, radang yang aktif yang mengganggu environment di dalam badan seorang wanita adalah. Tapi kalau tahap 3 dan 4 biasanya disyorkan supaya rawatan kesuburan dalam dijalankan dengan secepat mungkin lah. Sebab bila dah tahap 4 ni, dia tahap yang lebih tinggi, walaupun contohnya tiup normal dan sebagainya, tapi maksudnya tidak tersumbat, tapi dari segi fungsi pun sudah terganggu. Malahan kadang-kadang bila selepas pembedahan pun dia berulang. Itu yang kenapa disyaratkan supaya rawatan yang lebih advance lah untuk kesuburan, bila mana endometriosis tersebut di tahap yang lebih tinggi, tahap 3 dan 4. Tube, kalau tube boleh dikenal pasti sama ada tersumbat atau tidak, kita panggil tubal patency test. Dan juga bila mana tube tu terganggu fungsinya, electrolysis, kita boleh selesaikan masalah lekatan pada dinding tube tadi. Yang ini membantu supaya tube tu berfungsi dengan baik. Menurut apa yang kita paparkan pada skrin, sebelah kiri ialah normal endometriosis, normal features, maksudnya keadaan rahim, fallopian tube, ovari dan organ-organ lain lah, usus dan sebagainya, nampak normal, tak ada apa-apa masalah. Tapi sebelah kanan ni, kalau kita perhatikan, tube bengkak, ovari pun membesar, banyak lekatan disebabkan oleh endometriosis. Okey. Seterusnya kita bincangkan rawatan endometriosis. Kita dah bincangkan tadi apa itu endometriosis, kenapa, kan? Jadi apakah yang perlu kita buat bila kita ada endometriosis? Tak semua wanita yang mengalami endometriosis perlu rawatan, perubatan atau pembedahan. Ada yang mungkin endometriosis yang biasa saja, sakit pun tak kuat sangat, kita boleh bagi konservatif, maksudnya just pemantauan lah, tak perlu bagi ubat ubatan, tapi perlu dipantau lah dari semasa ke semasa. Tapi rawatan tertentu, secara perubatan atau pembedahan mungkin diperlukan. Tujuannya apa? Pertama, kalau tahap yang tinggi, contohnya boleh menggunakan ubat yang biasa, contohnya paracetamol ataupun ada juga yang perlu tahap injection, itu yang pertama, untuk mengurangkan atau menghilangkan kesakitan. Yang kedua ialah untuk membolehkan seorang wanita itu mengandung.
Kita tidak boleh fokus pada sakit-sakit sahaja. Satu peringkat mungkin wanita itu merasa sudah masa untuk dia mengandung. Sebenarnya mengandung tu salah satu rawatan, sebab bila seorang wanita itu mengandung, paras hormon estrogen rendah dan itu boleh mengawal endometriosis daripada aktif. Tetapi di sebalik itu, untuk mengandung tu pula yang jadi halangan sebabkan oleh keadaan endometriosis, yang mana kita perlu settlekan dulu, optimalkan keadaan sebelum mengandung. Dan ketiganya, bila mana contohnya ada pembedahan